negara yang tersangkut. Nak pergi kanan tak boleh, nak pergi kiri tak boleh. Kiri sini, kanan sini. Naik atas tak boleh, turun bawah, tiap-tiap hari turun bawah. Kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, dan Datuk Seri Anwar tahu, kadang-kadang dia suka, kadang-kadang dia menyampah dengan saya sebab itu. Sebab saya beritahu, tak mudah nak jadi Perdana Menteri sekarang. Orang tanya saya sebab apa saya tak berminat dengan politik. Sebab kerja tu tak mudah. Bercakap mudah. Kalau kamu bagi negara yang dah robek, hancur, tempang, lepas tu kamu bagi kat kami. Dah. Bukan Rosmah dah. Ada tahu. Bukan Rosmah. Dulu kalau saya bercakap, dia tiba-tiba dia hilang. Mesti Rosmah ni kan. Bukan. Itu betul-betul kesalahan teknikal. Saya sebut kepada Datuk Seri Anwar, dulu saya kurang minat, sekarang pun saya takut. Sebab kita kalau menang, akan mewarisi negara yang sebenarnya cukup sakit. Tak mudah. Kalau kita ambil alih syarikat kan. Kalau syarikat itu contohnya duit banyak dalam bank, mudah nak buat apa-apa. Kalau kita ambil alih syarikat, contohnya lah, esok orang suruh saya jadi CEO Apple, saya happy lah. Telefon laku, semua orang kenal. Kau suruh aku jadi CEO untuk buat kapal 6 biji tu, mampus aku tak nak. Macam mana aku nak siapkan kapal tu, duit tak ada, semua barang dah kena sakau semua. Kalau kita jadi kerajaan, dalam tempoh 3-4 bulan daripada sekarang, kita akan berhadapan dengan keadaan itu sebab kita tersangkut. Minggu ini, mata wang kita jatuh ke peringkat paling rendah sejak 1997. Tak pernah berlaku macam ini. Saya tunggu jugalah kod-kod Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Dia dulu Form 5 dekat sekolah masa saya Form 1. Dulu pun aku tak ingat, sekarang pun aku tak ingat. Masa dia jadi Menteri Kewangan, dulu orang tanya, ingat tak sekolah dulu Tengku Zafrul, masa kau Form 1, dia Form 5, kau ingat ke dia? Tak ingat lah. Sekarang pun saya tak ingat sebab bila benda paling besar jadi, mata wang jatuh sampai RM4.50 untuk $1. Satu patah pun tak keluar daripada dia sehari-hari. Boleh tanya Datuk Seri Anwar masa 1997-98 bila mata wang kita jatuh dan jatuh, itu krisis nasional. Dia ada kesan kepada semua rakyat. Contoh dia apa dia? Mata wang jatuh, bank negara tak ada pilihan, dia kena naikkan interest. Pakcik tanya, macam mana pula apa kena nak naik interest dengan mata wang ni? Dia begini tak? Mata wang naik bila ada permintaan untuk orang beli mata wang kita. Orang nak beli ringgit. Kenapa orang nak ambil ringgit? Dia nak beli ringgit sebab dia kena bayar dalam ringgit. Macam mana orang bayar dalam ringgit? Ada dua kemungkinan besar, ada dua cara besar lah. Satu, ramai orang datang melabur di Malaysia. Dia nak melabur di Malaysia, ya, pergi beli kat melewati mall, bagi duit dolar. Siapa nak lah? Sekarang ada lah kan. Tapi dia kena bagi ringgit. Jadi kalau ada pelaburan besar, ringgit naik lah. Sebab permintaan orang akan tukar. Nak ambil, saya ada dolar, tapi saya nak melabur di Malaysia, saya kena belanja dalam ringgit. Saya nak ringgit. Lagi banyak permintaan, lagi ringgit naik. Cara kedua ialah apabila ada urusan dagang yang orang kena bayar dalam ringgit. Contohnya, bila kita ekspor barang kita keluar negara, orang lain beli barang kita, dia order, bila dia bayar, dia kena bayar dengan ringgit. Maksudnya, lagi tinggi ekspor kita, lagi bagus ekonomi kita, maka lagi banyak orang terpaksa tukar mata wang ke dalam ringgit untuk bayar kita. Mudah saja. Tak mudah untuk Ismail Sabri lah kan, tapi mudah untuk kita. Jadi bila tengok mata wang jatuh ini, jelas sekali bahawa ada benda tak kena dengan ekonomi kita.
Apa kaitan kadar faedah pinjaman dengan mata wang turun naik? Pelabur-pelabur, dia ada duit banyak ni, satu dunia ni, dia tengok dekat mana aku nak letak duit aku untuk dapat pulangan. Pulangan yang paling mudah ialah dalam bentuk faedah yang bank bayar, 3%, 2%, 4%. Dahlah mata wang Malaysia ni tak bagus. Ekonomi nampak macam rapuh. Kemudian bila Amerika Syarikat, dia naikkan kadar bunga dia, kalau simpan duit, kadar faedah dia naik, sudah tentu orang kata, daripada aku letak kat Malaysia, dahlah tak ke mana, tak tahu apa cerita, baik aku letak duit kat Amerika. Jadi orang pelabur, termasuklah juga orang-orang kaya Malaysia jugalah, dia pun buat keluar duit daripada bank kita, dia tukar ke dolar, dia hantar ke Amerika Syarikat, simpan dalam akaun dolar. Bila itu berlaku, maka mata wang makin jatuh dan makin jatuh. Dan kalau kita jadi Gubernur Bank Negara pun, kita tidak ada pilihan lain kecuali nak kata untuk memastikan tidak teruk jatuh ni, kita naikkan sikit. Masalahnya bila naik kadar faedah ni, siapa jadi mangsa saudara-saudari? Rakyat biasa macam saudara-saudari. Walaupun saudara-saudari tak tukar duit dalam dolar, walaupun saudara-saudari tak ada simpanan di luar negara, saudara-saudari akan jadi mangsa dengan dua cara. Pertama, bayar langkah interest mahal apa ni. Interest naik, orang dulu beli rumah masa interest rate 1%, 2%. Naik 1%, contohnya tambahan bayar bulanan rumah itu boleh naik RM50, RM60, RM70 sebulan. Tanya menteri, dia kata, Allah, RM60 pun kamu nak berkira. Tapi kalau kita ada anak 5, kereta nak kena bayar, minyak nak kena bayar, rumah nak kena bayar, selama ini pun hidup dengan berhutang, RM60 tambahan yang kita kena bayar tiap-tiap bulan itu menyebabkan daripada kita berhutang kredit kad, silap-silap hari kita pergi berhutang alung. Itu beza dia apabila mata wang ini makin lama makin turun. Satu, interest rate. Yang kedua, yang turut kita rasai tiap-tiap hari saudara-saudari ialah harga barang makin naik. Sebab kita import barang. Kita tak tanam bawang sendiri. Cili pun silap-silap hari kita import. Beras pun kita import. Lembu lagi lah. Dulu percaya saya kat Syarizat. Sekarang padan muka. Lembu kita import. Kambing tak ada. Semua kita import saudara-saudari. Bila makanan kita import, kita tak ada pilihan lain. Bila mata wang kita turun, walaupun sebenarnya harga barang itu tak naik pun, tapi sebab kita kena bayar dengan mata wang yang lebih rendah, harga naik. Sebab itu harga kita makin naik dan makin naik. Yang ini yang saya marah kepada kerajaan yang ada sekarang. Bila kita tanya dia pasal harga barang naik, apa kamu nak buat? Bila kita tanya dia tentang kejatuhan mata wang, kau tengoklah, ya, selain daripada jawatan kuasa jihad, yang lain saya tak nampak sendiri. Saya nak marah Ismail Sabri ni, kesian. Dia muka baik, muka dia muka blur je. Jadi nak marah pun tak sampai hati. Dulu senang masa zaman Najib dengan Rosmah, boleh hentam. Kalau Muhyiddin, kita marah dia, dia action balik, aku tekan button kang. Ini Ismail Sabri, aku tengok, alah nak marah dia pun, UMNO pun marah dia, PAS pun marah dia. Kita pula marah dia. Tapi itu yang jadi masalah sekarang. Kita berhadapan dalam keadaan rakyat terpaksa tanggung kegagalan pengurusan negara. Bukan saja gagal, tapi kita punya ruang untuk kita bertindak itu makin nipis dan makin nipis. Kalau dalam bahasa ekonomi, kita kata Malaysia sekarang ni, fiscal space, ruang fiskal kita sangat nipis. Maksud dia begini, kalau saudara-saudari lah, gaji 3,000 sebulan, tak? Kalau belanja tu 2,000 sebulan,
Ada 1,000 sebulan untuk kita simpan. Kalau ada emergency, kita boleh keluarkan duit. Maksudnya kalau jadi apa-apa banjir ke, kita adalah wang sikit untuk kita tangani masalah itu. Malaysia ni saudara-saudari, maksudnya begini. Gaji 3,000 sebulan, belanja 3,500 sebulan. Mampus kau. Tak boleh buat apa dah. Kalau yang kutip cukai pun, kalau dia buat GST balik lepas ini, cukai yang dikutip hanya mampu untuk membayar belanja pengurusan tiap-tiap tahun. Bayar gaji, bayar subsidi, bayar sekolah. Nak buat jalan, tak ada duit. Nak buat sekolah baru, tak ada duit. Nak buat universiti, tak ada duit. Sebab wang yang ada cukup saja untuk mengurus. Saya